Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Selamat makan tengah hari. Minum-minum petang ni kita relax sedikit saudara. Apa khabar anda semua? Saudara Zamari LC, terima kasih saban waktu bersama dengan saya. Begitu juga dengan saudara Boting. Nama sedap. Saudara Rahim Talib, apa khabar anda? Saudara Abdul Hamid, Puan Hasmah, Saudara Azli, Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Di Sungai Petani hujan ke? Miri hadir, apa khabar Miri Asmah Burhan dari Midi? Puan Asmah Burhan dari Miri hadir. Terima kasih Puan Asmah. Saudara Mazlan, Saudara Baharum, Bai Medan. Bai Medan ni dari Medan ke ataupun dari kampung Medan? Saudara Hero Tua pun ada. Zaitun Nuli, apa khabar? Saudara Hamizan, Saudara Ilyas Patih, apa khabar Ilyas? Saudara Hajar, Saudara Megat John, Saudara siapa lagi? Saudara Mika Sailor, Mike Sailor. Oh, nama sedap, Mike Sailor. Memi Ais, siapa lagi? Saudara Sulaiman Adnan, Saudara Rubaiyah, Atuk Panda, Ilyas Patih, terima kasih Saudara Ilyas, Saudara Sulaiman Adnan, Saudara Ketenangan Ghazali, Saudara Lufti Hamzah, itu juga Mary M Sulaiman Adnan, Aisyah, Tora, Sim YT, how are you Sim? Mary M, Sim YT, dah habis dah musim apa kongsi Pak Choi, tunggu pula Cak Gomeh lah saudara. Putra Acai, Saudara Hizam Zaid, Saudara Asro Shah, Puan Zabedah Alimat, Ketenangan Nazali, ya saudara. Asip, apa khabar Asip? Saudara Halim, Azani Abdul Qadir, Tija, begitu juga dengan Cikgu Raja Eda, Raja Yaakob, apa khabar Cikgu? Saudara Ramli, Waalaikumsalam, terima kasih Saudara Cikgu Eda, saya sihat walafiat. Sam Mak Yasin, apa khabar Sam? Saudara Muhammad Helmi, Muhammad Asri Muhammad, begitu juga Pak Long Madi, Saudara Saudara Abu, apa khabar Abu? Aziz Kota, Saudara Pak Long Madi, Saudara Aziz Kota, begitu juga dengan Siti Zainab, Saudara Ahmad Nazaruddin, Nazrul Azam, Saudara Izham, Saudara Rahman Nasaruddin, Saudara Puan Halijah, Saudara Sofian Manisman, Amir Hamzah, Anwar Abbas, Saudara Aziz Kota, Ibrahim Lom, Puan Siti Fatimah. Terima kasih hadir sahabat malam bersama dengan saya. Terima kasih ya Dul Jara, Putra Acai. Apa cerita panas hari ni? Hari ni petang-petang ni kita berborak-borak saudara. Putra Acai, cerita panas malam nanti. Milo susu Milo katanya. Kula Poyok, Azri Abdillah, Anwar Abbas, Baharudin Ramli, Abdul Hamid. Apa Jodah saya hari ni memang kegemaran saya goreng pisang jelas saudara dengan cokodok. Saudara Azani Abdul Qadir. Baik saudara, itulah teman-teman kita yang sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf yang mana yang tak sempat saya santuni. Kita hari ini saya nampak gayanya hari ini hari hujan. Kabarnya di Segamat dah mula banjir. Hujan rasa saya sini, cuaca sejuk. Sebab itu saya hairan bagaimana musim-musim tahun baru Cina ni tiba-tiba hujan pula berpanjangan. Selalunya kalau hujan ni musim di Bali ya saudara Raja Zam, Raja Aiman, Saudara Aizuddin, Saudara Kamit, Makta Adam, Amy Buntat, Saudara Hasha, Lias Patih, Ebi Mat,
Apa khabar saudara? Jadi cuma yang saya hairan selalunya kalau hujan ni di Pabali. Sekarang ni kongsi Pak Chai dah tak jadi kongsi Pak Chai, dah jadi hari hujan pula dah. Jadi saya haraplah kalaulah macam mana saya laporkan semalam. Malam tadi saya dah melaporkan Jabatan Kaji Cuaca menyatakan beberapa kawasan terutama di Sabah dan Sarawak bakal mengalami hujan yang lebat dan pada tahap bahaya. Mungkin boleh mengundang banjir. Begitu juga sebahagian kawasan di Johor, Saudara Ahmad Azmi Mat Zain, Saudara Ahmad Tarmizi, Amy Mokhtar Ahmad. Ada hal pula ni DAP terbaik. Ini cerita apa benda ni? Kita bukan cerita politik sangat ni petang-petang begini saudara. Jessica, kita bercerita tentang masa silam. Yang ini ruangan petang-petang 3.30 sampailah setengah jam je, tak lama mana pun saudara. Kita bersiaran, saya membawa cerita kisah masa silam yang sempat saya lalui dan sempat dialami oleh teman-teman dan juga pemimpin-pemimpin yang sempat saya temui mereka. Saudara, dalam keadaan begini, kadang-kadang bila hujan ni saya teringatlah musim persekolahan dulu. Sebab besok anak-anak kita sudah pun mula kembali ke sekolah. Jadi pada teman-teman yang memandu kereta tu, saya minta lah, kerana jalan licin, hari hujan, pemenangan penglihatan tak jelas. Jadi pastikan anda memandu dengan penuh berhati-hati. Saya mendoakan agar anda semua sampai ke destinasi yang saudara Syarifah Hafifah hujan dah 2 hari di Pulau Pinang. Memang musim hujan, itu yang saya hairan tu saudara. Saudara Waris Rantau Negeri Sembilan hadir. Dia kata nak makan ikan kelah, ikan mahal. Ikan kelah adalah ikan yang spesies, ikan yang agak mahal, yang termahal saudara. Petang ini kita cerita sikit saudara tentang kuih. Cerita pasal kuih. Saya ada satu kuih tradisi orang Banjar ataupun orang Jawa Bandar, dia panggil pupudak ataupun tepung torak. Apakah anda masih ingat? Ada setengah orang menyebut ianya sebagai talam pintu. Tepung torak ini macam apa? Dia tidak ada inti dalam tu. Dia dibuat, digulung macam kuih ketayap, tapi bukan kuih ketayap. Dia panggil kuih torak. Apakah anda masih ingat? Jadi banyak-banyak kuih ni katanya yang susah nak buat kuih tepung torak ni. Kerana untuk menggulung dan memasukkan adonannya tu yang agak rumit sikit. Bagaimanapun ada teman menghantar kiriman untuk isteri di rumah, kalau nak buat kuih tepung torak, inilah dia punya resepinya saudara. Ada resepi pula pada petang begini saudara. Iaitu bahan-bahannya 1 kilo tepung gandum. Jadi boleh dapatlah dalam, kalau 1 kilo tepung gandum tu boleh dapat dalam 80 batang kuih tepung torak. Kalau nak buat 40 kilo satu keluarga, setengah kilo. Kemudian kena ada daun pandan sekitar dalam 10 ke 15 helai. Yang daun pandan ini di blend, diambil pewarna hijaunya ya saudara. Kemudian 1 kilo gula pasir. Kalau buat 40, setengah lah saudara. 4 biji kelapa parut. Lepas tu di blend, diambil santan dan masak sekejap je, agak-agak dididih ya. Kemudian dengan telur 4 biji. Dan pertama layarkan daun pisang. Yang cantiknya pakai daun pisang kapuk katanya saudara. Gulung ikut cara bagaimana kita gulung satu persatu saudara. Masak santan, sejukkan sekejap. Adunan, jadi untuk adunan masukkan gula, telur, kacau sampai gula sebati, sampai nampak berbuih. Barulah masukkan tepung sedikit demi sedikit, diselang-selikan dengan santan dan air perahan pandan tadi. Dan letakkan sedikitlah garam secubit rasa. Kemudian gaul adunan sampai tak berketul. Supaya nampak lagi cantik, kata ditapislah. Letak perwarna hijau. Jadi adunan jangan pekat sangat. Dan jangan pula terlalu cair macam mana nak isi dalam daun pisang. Selepas itu masukkan adunan tadi dalam daun pisang yang digulung. Kemudian diikat depan dan belakang. Dan panaskan air rebusan. Bila dah gelegak, baru masukkan kuih tadi, dimasukkan, direbuskan. Jadilah tak lama saudara, dalam bukan 10 minit lepas itu dapatlah kita makan kuih tepung torak. Orang Banjar dia panggil, dia kata kuih pupudak. Ada setengah orang panggil kuih talam pintu. Stop saudara.
Tak ada inti, tapi sebab dia dah manis, ada gula, ada lemak santannya, dan kita makanlah dengan kopi. Padang hujan-hujan begini memang sedap. Duduk dekat, kalau di kampung saya dulu tu saudara, duduk di tepi pintu tu, goyang-goyang kaki sikit dekat tangga, makan kuih tepung torak. Boleh lena saudara. Saudara, saudara Zahruddin mandai ke dia? Tahu tak? Saya tahu saudara. Kemudian Zaidi, jangan lupa KWSW itu malam nanti. Kita akan bercakap kepada Wang Sembilan Pekerja ini, tidak akan saya hentikan. Tapi itu soal segmen politik saudara. Dalam segmen politik nanti kita berbicara tentang isu semasa. Tapi petang-petang begini kita bercerita, kita mengimbau masa silam. Antara yang ingin saya mengimbaukan adalah tentang, semalam saya mengatakan bahawa apabila kematian almarhum Tun Razak sebagai Perdana Menteri pada tahun 14 Januari 1976. Selepas itu maka Tun Hussein On dilantik sebagai memangku jawatan Perdana Menteri. Jadi waktu itu banyaklah orang bercakap siapakah yang layak untuk menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sebenarnya jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan. Banyak orang tak tahu. Tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Cuma dia diwujudkan kerana kalau berlaku sesuatu kepada Perdana Menteri, maka orang yang ditimbalan itulah yang akan memangku jawatan tersebut. Jadi urusan pentadbiran negara perlu diteruskan. Begitu juga kalau berada di luar negara lama, sebulan, 2 bulan untuk urusan-urusan resmi, maka dilantiklah seorang jadi mangku. Jadi setelah dikenal pasti siapakah orang itu untuk dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, orang itulah yang akan memangku, sebab kabinet mesti mengadakan mesyuaratnya pada tiap-tiap minggu untuk membincangkan persoalan, masalah negara dan sebagainya saudara. Jadi berbalik pada cerita Tun Hussein On, jadi waktu itu Tun Hussein On dia nak melantik Allahyarham Tan Sri Ghazali Syafiee ataupun dikenali sebagai King Ghaz. Memang pun media telah pun melaporkan bahawa calon untuk jadi Timbalan Perdana Menteri adalah Tan Sri Ghazali Syafiee. Bagaimanapun, kerana Tun Hussein On dia memangku jawatan Presiden UMNO, dia tidak jadi presiden lagi. Dan di bawah Timbalan Presiden ada 3 jawatan naib-naib presiden. Ini agak menggusarkan di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO, kerana Tan Sri Ghazali Syafiee waktu itu hanya sebagai ahli majlis tinggi saja. Jadi bila mendengar permasalahan tersebut, ketiga-tiga orang naib presiden UMNO ketika itu adalah Tun Ghaffar Baba, Yang Berhormat Malay Tengku Razili Hamzah dan Dr. Mahathir. Jadi ketiga-tiga mereka bertemu dengan Tun Hussein On di pejabatnya, bertanya, berbual, membincangkan soal jawatan Timbalan Perdana Menteri. Pada waktu itu Hussein On kata memang tidak ada jawatan tu, tetapi dia nak mengadakan juga dan mahu melantik Ghazali Syafiee sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi ketiga-tiga naib presiden mengatakan tak boleh begitu. Rosak negara ni kalau orang yang belum menjadi pemimpin yang dinobatkan oleh ahli-ahli parti, macam mana nak jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi hendaklah dipilih di antara 3 mereka, 3 orang, iaitu almarhum Cik Ghaffar Baba yang kebetulan menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Sekarang ni menterinya yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Kemudian Tun Dr. Mahathir. Waktu itu Dr. Mahathir adalah menjawat jawatan sebagai Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran saudara. Dia dilantik sebagai senator dan terus jadi sebagai Menteri Pendidikan. Dan Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah tidak menjadi apa-apa jawatan, tapi dia ahli parlimen Gua Musang. Setelah dia berbincang berapa lama, akhirnya disepakati, dipersetujui agar Hussein On melantik Cik Ghaffar Baba, almarhum Tun Ghaffar Baba, kerana jawatan sebagai naib presiden. Setelah dipersetujui, jadi Hussein On kata boleh, tak ada masalah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ketiga-tiga mereka tidak boleh membocorkan rahsia siapa yang akan dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Itu dia punya syarat dari Hussein On. Dia kata hanya 4 orang kita saya dah tahu, orang lain tak boleh tahu, dan saya harap hanya biarlah saya mengumumkan nanti, besok dia.
Jadi keesokan harinya tu sepatutnya Tun Hussein On mengumumkan setelah dipersetujui Cik Ghaffar Babar, Tun Ghaffar Babar sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi Cik Ghaffar Babar ni orang yang sentiasa mengenang budi. Dia teringatkan Tengku Abdul Rahman, dia menghubungi petang tu juga. Selepas berjumpa dengan Hussein On, dia hubungi Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman masa itu berada di Pulau Pinang. Dia kata, Alhamdulillah Hussein dah lantik patik jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi Tengku pun tidak ada masalah. Almarhum Tengku Abdul Rahman bersetuju. Dia kata, baguslah Pak, hang jagalah elok-elok ini Hussein ni. Dia pun bukan pandai sangat politik. Jadi jaga elok-elok, jaga negara baik-baik. Kita negara sekarang ni dalam keadaan susah. Kita baru lepas merdeka. Dalam banyak benda nak kena buat ni, kata Tengku Abdul Rahman. Jadi pesan Tengku Abdul Rahman pada Cik Ghaffar, hang jaga Hussein baik-baik. Cik Ghaffar kata, insyaAllah lah Tengku. Dia pun letak telefon. Selepas bercakap dengan Cik Ghaffar Babar, Tengku Abdul Rahman menghubungi Tun Hussein On. Inilah puncanya banyak orang tak tahu. Jadi sedangkan Tun Hussein On dah beritahu tidak ada siapa pun boleh memecahkan rahsia. Walaupun kepada isteri sendiri pun semua kena diam sampailah pelantikan itu dilakukan. Tapi bila Tengku Abdul Rahman menghubungi Hussein On, dia kata biasalah hubungan dia orang, hubungan rapat. Hussein kata Tengku, baguslah tu hang lantik Ghaffar. Dia pun orang lama. Hampa berdua jagalah elok-elok negara ini. Baik Tengku, terima kasih Tengku. Jadi Hussein On pun letak telefon. Besok paginya bila sampai di bangunan Parlimen, orang yang pertama dicari oleh Hussein On adalah Tengku Razali. Kata, Lee, let's come to my office. Di Parlimen tu ada satu pejabat, itu pejabat Perdana Menteri. Jadi Tengku Razali ikut pergi masuk ke bilik pejabat, di pejabat Perdana Menteri di bangunan Parlimen. Jadi kata Hussein On, I told you, saya masih lagi nak melantik Gas. Ataupun banyak kalangan orang media panggil Tan Sri Ghazali ni King Gas. Saya Syed Azhar Syed Bakar di Keluang tengah malam tadi sampai pukul 4 masih hujan. Di Keluang hujan. Memang di sana pun hujan, saudara. Teman-teman yang di Keluang berhati-hati sebab daripada pukul 4 pagi tadi hujan, saudara. Terima kasih teman beritahu. Jadi kata Hussein On, I'm not very happy. Dia kata, kenapa? Sebab I dah pesan jangan bagi tahu siapa. Itu Tengku Razali, kenapa? Dia kata, Ghaffar dia telefon Tengku Abdul Rahman. Jadi kata Tengku Razali, how do you know? Macam mana you tahu? Kapten. Tengku Razali memanggil Hussein On Kapten sebab dia bekas Kapten askar. How do you know, Kapten? Dia kata, Tengku telefon saya. Tadi apalah Tengku Razali. Sebab itu dia kata, I kekal dengan I punya pelantikan, I nak lantik Gas jadi Timbalan Perdana Menteri. Tengku Razali kata, tak boleh lah begitu. Dia kata, kita dah setuju. Kita ada 2 orang lagi. So, kata Hussein On, kalau Ghaffar, I tak mau lantik, I nak lantik you sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi waktu itu Tengku Razali dalam usia 26 tahun. Muda sangat. Dia kata, I'm too young. Dia kata, saya pun belum masuk dalam kabinet lagi. Jadi untuk pengetahuan saudara, bila Tun Hussein On jadi Perdana Menteri, dia melantik Tengku Razali sebagai Menteri Keuangan. Itulah pertama kalinya jawatan Menteri Keuangan dipegang oleh ahli Parlimen daripada keturunan Melayu. Sebab sebelum itu Tun Hussein On, Tan Cheng Lock daripada keturunan Cina. Jadi Tengku kata tak boleh lah. Dia kata, okey, you masuk dalam kabinet. Tengku kata, saya rasa lah orang yang baik, yang ada pandangan jauh, yang ada education backgroundnya adalah Dr. Mahathir. Hussein kata, I don't want. Kata, you kena lantik dia. I will support you. Jadi puaslah Tengku Razali memujuk Hussein On melantik Dr. Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi ayat yang selalu dilontarkan oleh Hussein On kepada Tengku Razali, I don't trust this man. Dia tak percaya pada Dr. Mahathir. Itu cerita dia sebenarnya, banyak orang tak tahu. Bagaimanapun setelah ini berunding beberapa ketika, Hussein On pun setuju. Tak apalah kalau gitu, kalau itulah pandangan you, I terima, maka besok I nak lantik lah Dr. Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apabila sahaja Hussein On melantik Dr. Mahathir sebagai Timbalan Perdana Menteri,
suasana politik tiba-tiba bercempura lah kerana Tun Gafar Baba mengambil keputusan keluar dari kabinet. Merajuk lah sebab dah janji dia TPM, tiba-tiba tak dapat. Jadi dia meletakkan jawatan sebagai Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dia tak mau duduk dalam kabinet. Dr. Tun Hussein On melantik Dr. Mahathir sebagai timbalan pada menteri. Itu cerita sebenarnya saya. Dan Tengku Razali dilantik sebagai Menteri Kewangan. Itulah pertama kalinya Tengku Razali menyertai kabinet kerajaan. Jadi pada awalnya banyak orang tak tahu Tun Hussein On berhadapan dengan tuntutan daripada parti MCA. Apabila MCA melihat kerana Hussein On waktu itu masih lagi goyah, Tun Razak baru lepas meninggal dunia, dan Hussein On masih lagi belum mampu memperolehi pengaruh yang kuat di seluruh negara, maka MCA menuntut agar jawatan timbalan Perdana Menteri 2 diberikan kepada calon daripada MCA. Itu dia banyak orang tak tahu saja. Itu tuntutannya. Dan bagaimanapun Hussein On masih berkeras, tapi dia tak adalah melawan, tak ada buat kenyataan, dia diam saja. MCA membuat kenyataan media mahukan jawatan timbalan Perdana Menteri ini diberi pada MCA kerana berdasarkan kepada populasi rakyat di negara ini. Macam mana sekarang lah saudara, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik satu orang wakil daripada Sarawak jadi timbalan Perdana Menteri. Begitu jugalah tuntutan MCA. Tapi bagaimanapun tak lama. Tuntutan tersebut tak lama kerana akhirnya dia mati dengan sendirinya. Dalam keadaan begitu, MCA masih berterusan. Sebab itu saya masih ingat lagi saudara, apabila Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, MCA masih meneruskan tuntutannya yang dibawa oleh Lee Kim Sai yang meminta supaya MCA dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Masa itu saya kebetulan dalam pergerakan pemuda. Kami pemuda UMNO bangun membantah. Malahan kita menuntut agar Dr. Mahathir memecat Lee Kim Sai. Jadi berlakulah perbalahan antara UMNO dengan MCA ni. Hubungan antara UMNO dengan MCA ni bukanlah hubungan yang rapat sangat saya boleh sikapkan sebagai hubungan yang suam-suam kuku. Kesan daripada itu, mereka menuntut supaya Kolej Tengku Abdul Rahman ini dijadikan universiti sebagai universiti merdeka. Jadi pemuda UMNO bangkit. Berakhir dengan diadakan satu himpunan pemuda di stadium TPCA. Waktu itu saudara, jangan lupa. Dan bila kita mengadakan himpunan di stadium TPCA itu, hebohlah Kuala Lumpur, sunyi sepi. Seolah-olah macam orang Melayu nak mengamuk balik. Seolah-olah akan berlakunya tragedi 13 Mei. Tambahan pula waktu itulah adanya Perabot Adam. Kalau anda ingat, dia dah datang ke Coket, dia bawa senapang, dia buat tembakan rawang. Pumpam. Cuma nasib baiknya, bila tengok hujan begini, saya teringatlah nasib baiknya negara kita ni sentiasa diselamatkan oleh Allah SWT. Saat pemuda UMNO berhimpun di stadium TPCA itu, hujan ribut turun dengan lebatnya. Bila hujan begitu, maka perhimpunan itu pun dibubarkan. Itulah terselamatnya Kuala Lumpur tidak melarikan. Kalau tidak, masa itu anak-anak muda di bawah pentas. Saya di atas pentas waktu saya masih ingat lagi. Yang berucap Datuk Seri Najib, yang minta supaya dipecat Lee Kim Sai. Saya ingat lagi saya Datuk Tan Sri Taib Mahmud, Tan Sri Muhammad Taib berucap, Fahmi Ibrahim berucap, Tajuddin Rahman berucap. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak ada. Dia berada di pejabat. Dia minta, sebab sebenarnya Anwar Ibrahim pun bertanya juga, pemuda apa? Pemuda duduk diam ni. MCA dia buat perangai lagu tu. Itu style cara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul lah tu saudara Lang Buana, dia kata betul lah, saya masih remaja masa tu, semua orang marah pada Lee Kim Sai. Itu cerita dia saudara. Saya mengulang kembali, Perabot Adam ada dah arwah. Saya tak tahulah saudara arwah ke tidak. Ayah Chor, terima kasih. Jadi gegap gempita Kuala Lumpur saudara, sebab orang Melayu marah atas tuntutan Lee Kim Sai mahukan jawatan timbalan Perdana Menteri, dan berakhir dengan berlakunya pemecatan tangkapan. Itu dipanggil Operasi Lalang. Jadi pemuda UMNO yang masa itu yang kena tahan, Kapal Si kena tangkap, Lim Kit Siang kena tangkap, tak silap saya Lee Kim Sai pun kena tangkap. Dan dari segi UMNO,
Datuk Tajudin Rahman, Datuk Ibrahim Ali dan Datuk Fahmi Ibrahim. Ketiga-tiga ni berucap di atas pentas. Berapi-rapi ucapannya saudara. Itulah kadang-kadang kita ni janganlah kita mengamalkan politik resis. Terima kasih saudara Madam K. Tangkap pun hujan. Hujan di sana sini saudara. Saudara Zakaria Hashim, saya hadir semasa perhimpunan TPCA. Dia kata saya tinggal di City Hotel, hotel dengan private Adam. Saudara Zakaria Hashim, bertinya apa yang saya nyatakan saudara, ini bukan cerita bohong, cerita kita menceritakan masa silam. Bahawa bagaimana MCA dengan kita dari dulu pun suam-suam kuku. Sebab itu bila baru ni UMNO Barisan Nasional kalah dalam PRU yang ke-18, dia pandai-pandai bercakap pecat ataupun mau Presiden UMNO letak jawatan. Dia seolah-olah dia nak manuver. Sedangkan banyak orang tak tahu. Saya nak jelaskan juga pada saudara, sejak merdeka kita bila mengadakan pilihan raya, gabungan dalam Barisan Nasional tidak mengeluarkan wang ataupun sebarang belanja untuk pilihan raya. Semua kos pilihan raya ditanggung oleh UMNO. Calon-calon daripada MCA 10 sen pun tak bayar. Semua ditanggung, sama ada kos penamaan calon, letakkan duit wang pertaruhan, posternya, penceramahnya, belanja pengangkutan, semua ditanggung oleh UMNO. Begitu juga dengan MIC. Sebab itu saudara, kadang-kadang saya berani bercakap. Saya kata dia orang ni semua macam biawak hidup, kita nak mikul. Tapi mereka menuntut untuk kepentingan mereka. Sebab itu bila dia kalah pun saya buat tak tahu je lah. Ini keadaannya saudara, mengenang kembali bagaimana peristiwa tersebut. Berbalik-balik cerita Dr. Mahathir dengan Hussein On. Apabila dah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, Dr. Mahathir melihat ini peluang dia nak naik lagi. Waktu itu Tun Razak dah tak ada. Jadi dan waktu itu juga Tun Hussein On ni dia dikelilingi, jangan lupa saudara, sebagaimana saya katakan, dikelilingi oleh orang-orang Tun Razak. Tiga Abdul apa semua tu masih bersama dengan Hussein On, orang yang berfahaman Marxist komunis. Sebab itulah mereka ini akhirnya ditangkap oleh Ghazali Shafi'i. Banyak orang mengatakan penangkapan itu kerana Ghazali Shafi'i marah pada Hussein On sebab tidak melantiknya sebagai Timbalan Menteri. Tidak. Sebenarnya pihak keselamatan, pihak polis, unit Special Branch telah pun mengesyaki dan mempunyai bukti-bukti kukuh bahawa orang yang mengelilingi Hussein On waktu itu juga adalah saki-baki yang daripada era Tun Razak. Mereka inilah juga yang mahukan supaya kes Datuk Arun ini diteruskan. Sedangkan Tun Razak mahu kes Datuk Arun. Waktu itu Datuk Arun sedang dalam pembicaraan untuk tentang berhubung dengan tuduhan rasuah dan pecah amanah. Waktu itu pembicaraan masih diteruskan. Hussein On kata dia I don't care, dia nak masih lagi dia, sebab orang keliling katakan mesti simpan Harun ni. Datuk Arun selagi dia di luar, inilah orang yang akan menentang Hussein On satu ketika nanti, sebab dia mempunyai pengaruh yang kuat. Maka berlakulah apa yang dianggap yang dipanggil satu kejadian di mana mahkamah memutuskan Datuk Arun bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara. Pemenjaraan Datuk Harun menjadikan warga UMNO, penyokong-penyokong Datuk Arun cukup marah dengan Hussein On. Di sinilah Dr. Mahathir melihat peluang terbuka luas pada dia untuk menjatuhkan Hussein On. Banyak orang tak tahu Dr. Mahathir ni juga adalah seorang yang oportunis dalam politik. Bila tengok benda begitu, dia pura-pura lah, dia kata dia pergi jumpa Hussein On, cerita kalau boleh bebaskan Harun. Hussein On pun ambil file-file tu baling ke muka dia, menggambarkan rakusnya, bencinya Hussein On pada Datuk Arun, digambarkan oleh Dr. Mahathir. Jadi Datuk Arun ni marah. Jadi akhirnya Dr. Mahathir melihat inilah kesempatannya untuk menjatuhkan Hussein On kerana waktu itu dia Timbalan Perdana Menteri. Saudara jangan lupa keadaan ini cerita benar ni saudara. Dan caranya Hussein On mesti dijatuhkan sebagai Presiden UMNO. Jadi untuk itu pada pemilihan raya, pemilihan parti, Sulaiman Plastin. Sulaiman Plastin ni bapa angkat kepada Khairuddin yang menyokong kuat ni kepada Dr. Mahathir sekarang. Khairuddin ni, Khairuddin Abu Hassan tak silap saya. Dia bapa angkatnya lah Sulaiman Plastin. Jadi orang Dr. Arun setuju supaya Sulaiman Plastin
langgar Hussein On. Mahathir tak nak langgar. Dia play safe. Orang kata baling batu sembunyi tangan. Jadi bila berlakulah pertandingan antara Selamat Palestin, waktu itu Selamat Palestin adalah sebagai ketua penerangan UMNO Malaysia. Sepatutnya dia tak boleh bertindak begitu sebab dia dilantik oleh Hussein On. Tapi kerana orang Dato' Arun, sokongan dan Dr. Mahathir kata, you lawan lah. Maka pelaku pertandingan dan Hussein On, walaupun Hussein On menang, tetapi Selamat Palestin memperolehi sekitar dalam 273 undi. Ini membuatkan Hussein On berasa jauh hati dan merasakan bahawa orang Melayu tak ramai menyokong dia. Dan dia pun waktu yang sama, dia mengalami ada sedikit masalah jantung. Dia melakukan pembedahan jantung di London. Jadi balik daripada London, dia panggil Tengku Razali. Ini cerita betul. Lang Buana, Dato' Harun, legend orang Melayu dulu, benar saudara. Orang Melayu memang bergantung harap pada Dato' Harun. Sebab Allahyarham Dato' Harun memang seorang pejuang tulen Melayu. Dan dia akur pada pemimpin. Sebab itu bila komunis Marxis suruh dia lawan Tun Razak, dia takkan lawan. Tapi dia ikut cakap Tun Razak. Cuma orang keliling melihat. Ini cara mudah nak jatuhkan Tun Razak. Begitu juga dalam keadaan apabila Hussein On jadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir melihat kalaulah sokongan orang Dato' Harun, besar kemungkinan mudah untuk dia menjatuhkan Hussein On. Itu dia punya catur politiknya saudara. Jadi dalam keadaan begitu, selepas pemilihan tersebut, Hussein On pemimpin yang lembik macam Ismail Sabri. Sejarah berulang saudara. Jadi dalam keadaan-keadaan itu, Hussein On pun satu hari panggil Tengku Razali. Dia kata, Lee, I want to resign. Saya nak berhenti. Sebab mungkin. Jadi Tengku Razali kata, apa yang nak berhenti? You masih mendapat kepercayaan sebagian besar daripada ahli-ahli UMNO. Jadi dia kata, tak bolehlah. Dia kata, bila saya baca je kertas-kertas, surat-surat, saya tak dapat nak hadam, katanya. Dalam keadaan begini, dia kata, it's better for me to resign. Eloklah saya berhenti, saya pun tak bersihat dah, dia kata. Jadi macam mana sekarang ni Kapten? Dia kata, I want you to be the Prime Minister. Dalam usia dalam 28-29 tahun waktu itu, Hussein On kata, you lah jadi Perdana Menteri. Kebetulan Tengku Razali masa itu jadi Menteri Kewangan. Tengku Razali kata, takkanlah lantik saya sebagai Perdana Menteri sedangkan saya hanya naik Presiden. Kita ada timbalan Presiden. Itu Dr. Mahathir. No, dia kata. Tengku Razali ni dia dengar-dengar cerita tapi dia tak yakin yang Dr. Mahathir ni berperanan nak jatuhkan Hussein On. Dia sebab berkawan, dia ingatkan Tengku Razali ni dia percaya pada orang, mudah memaafkan, dan dia tengok Dr. Mahathir ni pandai baling batu sembunyi tangan. Jadi dia atas kepercayaan itu dia kata eloklah lantik Hussein On Dr. Mahathir. Dan waktu itu juga akhbar-akhbar berbahasa bukan Melayu, keturunan daripada Tionghoa, akhbar-akhbar Mandarin ya, semua mengatakan The Malay Ultra, menggelarkan Dr. Mahathir ini sebagai Ultra Melayu, pejuang Melayu. Saudara hamba Allah, salam hikmah kerajaan yang Tuan Agung membuatkan parti Melayu boleh bersatu sampai bila nak bertelagah. Betul saudara. Jadi dalam keadaan begini, saya menceritakan ini supaya dapat pengajaran pada kita ya, saudara hamba Allah. Bagi saya melihat apabila Dr. Mahathir minta Selamat Palestin lawan Hussein On, akhirnya Hussein On sanggup letak jawatan. Tetapi dia tak mau bagi pada Dr. Mahathir. Dia kata, Lee, I want you to be the Prime Minister. Dr. Mahathir kata, tak boleh. Dia kata, tidak ada dalam perlembagaan. Tidak ada dalam perlembagaan mengatakan bahawa timbalan Perdana Menteri mesti jadi Perdana Menteri, dia kata. Dan jawatan timbalan Perdana Menteri pun tidak ada. So, saya nak bawa dia pergi jumpa Agong, nak menghadap Agong, I nak bagi tahu saya nak berhenti, I nak you jadi Perdana Menteri. Dia kata, tak boleh, Kapten. Tok Bomo tu ada lagi. Tok Bomo tu Dr. Mahathir lah. Sebab dia doktor. Ini kalangan bila perbualan antara mereka. Kalau Dr. Mahathir dia gelar Tok Bomo. Kalau Hussein On, Kapten. Sebab latar belakang sebagai Kapten. Jadi kata Tengku Razali, jangan risau. You lantiklah dia pengganti you. I will support. Jadi bini Hussein On kata, are you sure? Betul, dia kata. Saya yakin sebab dia ada pelajaran, orang pengalaman tinggi dan sebagainya. Akhirnya Hussein On setuju. Bila Hussein On setuju, dia panggil Dr. Mahathir masuk ke bilik dia, berbincanglah mereka bertiga. Hussein On ni dia cakap direct je. Macam mana dia punya perangai dia juga. Bukan betul kan? Dia kata, Tengku Razali minta jadi Perdana Menteri. It's not me. So, can you be the Prime Minister?
to take the role as a Prime Minister, awak ambil lah alih jawatan sebagai Perdana Menteri. Hujan-hujan ni semua juga kita. Kemudian saudara, dalam suasana begitu, Dr. Mahathir kata tak apalah, dia kata kalau UMNO sokong saya, Kapten setuju saya jadi Perdana Menteri, saya sanggup lah, pura-pura lah, sebenarnya hati bagai nak gerak lah kundak. Dan syarat Hussein On, you mesti lantik Tengku Razali sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia pun setuju, dia kata. Dr. Mahathir kata tak apa lah itu, okey, tak ada masalah. Yang itu tak ada masalah, dia kata. Jadi maka bersetujulah saudara yang Dr. Mahathir ni akan dilantik sebagai Perdana Menteri, dan timbalan Perdana Menterinya adalah yang bawa mulia Tengku Razali Hamzah. Ini ceritanya peralihan daripada zaman Tun Razak, Hussein On pada Dr. Mahathir. Ini sejarah yang tidak terungkap, ya, orang tak tahu. Orangnya bukti masih hidup lagi, Tengku Razali, Dr. Mahathir masih hidup lagi. Saya harap pengkaji-pengkaji sejarah pergilah bertemu dengan mereka. Apa yang saya nyatakan ini secara harus diukirkan dalam sejarah. Bagaimana cara-cara pelantikan bermulanya era Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tapi banyak orang yang bertanya dengan saya, kenapa Hussein On tak jawatan? Saya dah ceritakan tadi, dan apa jadi pada perjanjian tersebut? Ada perjanjian yang telah pun dikhianati. Dr. Mahathir akhirnya mengkhianati perjanjian antara dia dengan Hussein On berhubung dengan pelantikan Tengku Razali Hamzah. Kita cerita lagi, sambung lagi besok saudara. Masa pun tak ada lagi. Kita jumpa jam 9.30 malam untuk saya mengulas apa yang berlaku pada negara kita dalam sektor politik jam 9.30 malam. Cerita hari ini cukup setakat. Dr. Mahathir dapatlah jadi Perdana Menteri. Bagaimana dia jadi Perdana Menteri? Kenapa Hussein On tak jawatan? Kenapa pula tak dilantik Tengku Razali Hamzah? Apa ceritanya? Memang menarik untuk kita ketahui dalam Sembang Memori. Kita jumpa lagi pada petang besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.